Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara rakyat Malaysia, bukan saja di Sabah, Sarawak maupun Semenanjung, seluruh Malaysia mulai bertanya berkaitan dengan RCI Batu Putih. Sebenarnya, apa yang telah dilakukan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir? Adakah beliau ini benar-benar bersalah? Ataupun sebenarnya Tun Mahathir tidak bersalah? Atau sebenarnya kebenarannya mungkin di luar jangkaan kita? Saudara-saudara, di dalam kes ataupun isu RCI Batu Putih siasatan ini, siapakah agak-agaknya pemimpin-pemimpin politik yang terlibat? Kerana disebutkan antara keputusan penting yang dibuat di dalam isu Pulau Batu Putih ini adalah melibatkan kerajaan pimpinan Tun Mahathir pada tahun 2018. Jadi bagaimana dengan menteri-menteri, pemimpin-pemimpin di dalam kabinet kerajaan pada ketika itu? Saudara-saudara, ada satu maklumat menarik daripada Syabuddin Husin. Mohon mencadangkan apa kata seluruh kabinet 2018, termasuk isteri PMX juga, disiasat atas kehilangan Batu Putih. Soal tulisan ini daripada Syabuddin. Pagi tadi, bertarikh 10 Disember, pagi tadi bekas PM Tun Mahathir mengadakan sidang media berkaitan laporan Suruhanjaya Diraja atau RCI mengenai Pulau Batu Putih. Perkara pokok dan terpaling menjadi perbualan dalam laporan RCI itu ialah syor bahawa siasatan jenayah boleh dimulakan ke atas Tun Mahathir. Ia berikutan keputusan Jemaah Menteri yang diketuai Tun pada 2018 memutuskan untuk menarik balik rayuan bagi membatalkan keputusan ICJ pada 2008 yang memihak kepada Singapura. Menurut RCI, Tun Mahathir membuat keputusan sepihak untuk menghentikan semakan tersebut tanpa persetujuan kabinet dan hanya memberi taklimat kepada mereka tentang sebab berbuat demikian. Atas tindakan tersebut, Tun disyorkan disiasat mengikut Seksyen 415 dalam kurungan B Kanun Keseksaan dan boleh dihukum mengikut Seksyen 417 dan Seksyen 418 Kanun yang sama. Katanya, beliau tidak pernah membuat sebarang keputusan. Sebaliknya hanya memberi pendapat seperti yang tertera pada surat bertarikh 21 Mei 2018. Di samping itu, kata bekas PM dua kali itu, keputusan untuk tidak membuat rayuan adalah juga berdasarkan ketetapan kabinet yang turut dianggotai oleh timbalannya ketika itu, Dr. Wan Azizah Wan Ismail, yang juga isteri PM sekarang, Anwar Ibrahim. Selain mengambil kira syor beberapa pihak termasuk pakar undang-undang antarabangsa, beliau mengingatkan bahawa kabinet pada masa itu turut dianggotai oleh pemimpin pelbagai parti komponen PH, antaranya Muhammad Sabu, Anthony Lok, Lim Guan Eng, Gobind Singh dan Zulkifli Ahmad. Mereka semua ini, kata Tun Mahathir, tidak pun pernah menyuarakan sebarang bantahan. Kalau begitu, mulai 21 Mei 2018 hingga Februari 2020, tidakkah Wan Azizah bercakap mengenai pengkhianatan ini? Bukankah Dr. Wan Azizah, TPM saya ialah isteri Perdana Menteri sekarang soalnya? Jadi, saudara-saudara, dalam tulisan daripada Syabuddin berkata, sebagai jalan adil adalah dicadangkan kepada kerajaan Madani selain Tun, seluruh anggota kabinet 2018, termasuk Dr. Wan Azizah yang merupakan
Deputy PM ketika itu dan masih istri Anwar sekarang, hendaklah juga disiasat atas kehilangan Pulau Batu Putih itu. Tak adil dan tak madanilah kalau Tun Mahathir seorang sejang kena. Selain itu, dedakanlah sama isi kandungan 47 muka surat yang dipadamkan. Ini soal negara, takkan boleh main padam-padam begitu saja. Apa komen Anda? Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Kepada yang baru di dalam channel ini, admin ucapkan selamat datang. Dan kepada yang sudah lama bersama di dalam channel ini, admin ucapkan ribuan jutaan terima kasih. Oke, saudara-saudara, apa yang berlaku kepada kepimpinan kerajaan negeri, kepimpinan politik di Sabah selepas tular isu skandal rasuah di Sabah yang melibatkan beberapa nama pemimpin besar. Yang pertama, Ketua Menteri Sabah sendiri, Haji Jinor, Timbalan Ketua Menteri Sabah Shah Helmi Yahya, dan Menteri Keuangan Sabah Masidi Manjun. Terdapat nama-nama yang besar, termasuk beberapa adun. Nah, saudara-saudara, rasuah adun berjemaah ini menjadi viral, bukan saja di seluruh Malaysia. Di media sosial Sabah, Sarawak, Semenanjung sudah pasti bercakap tentang isu skandal rasuah ini. Dan pada akhirnya, kalau ada yang cakap ini konspirasi politik untuk menjatuhkan Haji Ji, kalau Haji Ji jatuh, sudah pasti Ketua Menteri baru yang disedangkan netizen sebelum ini bakal mempunyai peluang untuk menjadi Ketua Menteri lagi. Antaranya Syafiq Apdal, Jeffrey Kitingan, banyaklah. Saya pun lupa, terlalu banyak cadangan. Nah, apa yang berlaku kepada kerajaan negeri Sabah selepas tular isu skandal rasuah Sabah? Saudara-saudara, rupanya dalam satu kenyataan Bung Mokhtar berkata, GRS pengkhianat bukan UMNO. Ini kenyataan Bung Mokhtar yang pasti mengejutkan kepimpinan kerajaan negeri Sabah. Ketua UMNO Sabah, Bung Mokhtar, menyelar timbalan Ketua Menteri Satu negeri itu, Jeffrey Kitingan, kerana melabel parti berpangkalan di Semenanjung sebagai penjajah. Dalam satu kenyataan, dia mengingatkan timbalan pengerusi GRS itu bahawa dia juga pernah menjadi sebahagian daripada BN, yaitu gabungan yang berasal dari Semenanjung. Sebagai seorang individu yang menghormati prinsip demokrasi, saya berpendapat ucapan Jeffrey Kitingan berunsur hasutan, retorik murahan, dan hanya menjatuhkan kredibiliti beliau sendiri. Saya tahu Jeffrey Kitingan sedang berusaha menjadi hero di dalam GRS yang sedang tenggelam namun tidak berjaya. Adalah menjadi hak BN untuk bertanding dan membawa aspirasi rakyat. Sejarah tidak pernah lupa bahawa Jeffrey Kitingan juga pernah menjadi ahli BN. Kenyataan Bung itu sebagai balasan kepada ucapan Jeffrey semasa pelancaran pemuda GRS. Presiden Stah dilaporkan melabel parti politik yang berpangkalan dari Semenanjung sebagai penjajah Sabah dan pemimpin mereka sebagai pengkhianat. Dalam kenyataannya, Bung turut menyelar Jeffrey Kitingan dan GRS berhubung skandal rasuah yang melanda pentadbiran negeri Sabah. Nah, saudara-saudara, kalau Jeffrey Kitingan melabel UMNO ataupun melabel parti berpangkalan di Semenanjung sebagai penjajah dan sebagai pengkhianat, apakah penerimaan Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO? Sedangkan UMNO BN hari ini dan juga GRS dan juga Pakatan Harapan adalah satu gabungan kerajaan, yaitu kerajaan perpaduan, kerajaan madani. Anda rasa apa yang akan berlaku selepas ini kepada GRS? Sudahlah sekarang beberapa nama
di dalam kerajaan negeri. JRS disebut dalam skandal rasuah. Kali ini pula Timbalan, Ketua Menteri, membuat kenyataan yang panas ini. Apa komen Anda?